وبعد فإن أشرف الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. اللهم علمني ما جهلت مثل أجلك وذكر سجعين وذكرني ما نسيت ينبغي لك إنك قال أنت لا كلك رب اشرح لي صدري ويسر عنك لحظتك ويسر لي أمري للمدرك لحظتك واحلل عقدة من لساني يفقهوا ولا حقيقة في مدرك يفقهوا قولي supaya paham perkataanku. Satu kalama yang saya nak sebut, iaitu biasa kita duk mari sama sini tu berkali dia kakak semua ingat ada satu orang tua duduk depan kita ni, selalu pakai jubah hijau kan, sedang dan selalu duduk depan sama ni. Jadi hambanya tengok dia kali dia tak ada, tahu-tahu dia mati. Dan boleh jadi masa mulut Mekah kau masa di parlimen baru ni dah. Jadi dengan sebab dia ni selalu ada sampai tempat kita, mari semua mencari ilmu di sini, kita berdoa lah kata untuk dia, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampun dosa dia dan Allah Ta'ala banyakkan pahalanya. Allahumma fillahu wa rahmatullahi وعافيه وعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره قطرة من قطر النيران. اللهم ثبته في القول الثابت ولقنه حجته يا رب العالمين. اللهم لقنه برحمتك يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Orang tadi nama yang mak itu yang kata. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khamisatu an yastasghira al-'atiyata فإنه إن استعظمها أعجب بها أو أعجب بها والعجب من المهلكات وهو محبط للأعمال. قيل لا يتم المعروف إلا بثلاث: تصغيره وتعجيله وستره. Kita masih lagi belajar mengenai dengan sedekah. Dan bukan saja mengenai dengan sedekah, tak mengenai dengan teknik kata muda-muda sekalian, cara atau peraturan bagaimana bersedekah. Dia sebut artinya kita belajar ada 4 kali dah. Yang pertama nak sedekah selalu, tak sedekah kalau tangguhlah. Yang kedua beri dengan sulit. Yang ketiga kalau nak beri depan ramai pun ke pemberian kita dapat ditiru di orang lain. Yang keempatnya tak usahlah lepas pada sedekah tu duduk bakit bakar apa semua, tak usah. Ini semua ni 4 perkara kita belajar dah. Tidak sedekah tak, tapi peraturan bersedekah. Ini artinya baik sedekah, baik semayang, baik mengajar apa saja pun bila kita buat dengan peraturan. Jangan kita buat ikut pandai kita. Kalau kita kira buat pandai kita kan, sedekah poket beri kan, ada sedekah tak jadi kan. Tetapi tu cara kita. Cara Islamnya ada lagi orang panggil lauk pauk ni. Kalau kita makan nasi juga, makan nasi orang tak makan nasi saja. Orang makan nasi sekali dengan lauk, tak ada puluh. Walaupun kita panggil orang makan nasi, tak puluh kita jamu nasi saja. Macam wali kat rekor ni lauk. Begitu juga ni. Allah Ta'ala ajar kepada kita supaya bersedekah. Tapi kita seduk poket beri barang kat orang tu padan aku begitu. Jawabnya tidak. Ada lagi benda-benda yang dikira lauk pauk yang boleh menyempurnakan sedekah kita ni. 4 perkara ni telah disebut dah. Malam ni pula dia kelima pula. Yang kelima ni kata dia an yastasghira al-'atiyah. Dia kena berasa kecil pemberian dia. Dia arti setiap kali kita beri benda kat orang, baik pun berbentuk wajib sebuah zakat, berbentuk sunat sebuah derma-derma biasa, maka walau bagaimana banyak benda yang kita beri sekalipun, kita kena berasa sikit. Kena berasa kecil. Jangan berasa, banyak. Dekat aku beri mana ni. Berasa lega, hati-hati kalau beri banyak. Ataupun kerana satu perkara lah. Jangan.
Setiap kali kita beri benda kat orang, walau bagaimana banyak sekalipun, kita kena berasa sikit. Kerana apa kata dia? Fa'innahu in ista'azamaha a'jibabihi. Kata dia, sekiranya kita ni berasa besar, berasa benar, berasa banyak benar pemberian kita, maka timbul perasaan ujub. Bila benda kita beri itu berasa di kita yang banyak, maka itu tanda ada penyakit selagi mari. Iaitu dia panggil penyakit ujub. Kita beri sedekah ni, sebagaimana kita mengaji hari itu, dengan tujuan nak mampu penyakit kedekut. Disebut dalam bahasa Quran dia panggil syuh. Syuh maknanya kedekut. Tiap-tiap manusia ni Allah Ta'ala buat sama jadi dengan dia itu lagi. Hamba baik, adik kakak baik, ada perasaan saya sebenarnya. Budak kecil, cara budak kecil, orang tua, cara orang tua. Masa-masa saya belakang. Budak kecil, nenek dia tak berikut dia. Kenapa? Siapa dia ajar dia? Tak ada siapa dia ajar. Dia perasaan semula jadi. Perasaan ni dia panggil perasaan kedekut. Perasaan kedekut dia kalau kita duduk layan dia, kalau kita duduk turut dia, kalau kita duduk ekori dia tepat tua, atau tak betul. Oleh yang demikian, supaya kedekut ni mampu, ataupun orang panggil moyok, layu, Allah Ta'ala ajar pada kita supaya mu beri benda kau. Dengan cara beri benda tu, maka perasaan kedekut ni akan hilang sikit demi sikit. Wa man yuqashuha nafsihi fa ulaika hum muflihun. Mana-mana orang yang boleh jaga diri daripada penyakit kedekut, orang ni lah orang yang benar-benar berjaya dalam hidupnya. Baik, kita pun sedekah dengan tujuan nak hilang kedekut. Tiba-tibanya apa penyakit kedekut, mari penyakit sekali lagi pula. Orang panggil ujub, santai ni. Supaya ujub ataupun kita panggil kagum pada perbuatan diri sendiri. Bila kita bina kita bahasa bahasa besar, bahasa apa panggil bahasa besar, bahasa banyak pemberian kita. Maka kita bahasa lega kalau aku boleh beri banyak kat orang. Berasa perasaan beri banyak kat orang tu menimbulkan penyakit sekali lagi. Ia nama dia ujub ataupun dalam istilah kita panggil gapung kagum diri sendiri, kagum dengan perbuatan diri sendiri, ataupun berasa pelik ataupun berasa bertumbuh dengan perbuatan diri sendiri. Ini juga penyakit. Oleh yang demikian, supaya penyakit yang kedua ni tidak wujud dalam hati kita, iaitu penyakit ujub, kita diajar supaya istighfar wa atiyah, supaya memperkecilkan pemberian kita. Walau bagaimana banyak kita beri, kita berasa lekeh, kita kena berasa kecil. Wal ujubu minal muhlikat. Kata dia berasa kagum, berasa besar ke diri. Dia boleh jadi orang kita lagi panggil akak ekor. Masa akak ekor diri, penyakit akak ekor diri ini minal muhlikat. Satu daripada benda yang membunuhkan kita. Satu daripada benda yang membunuhkan iman kita, membunuhkan pahala kita, membunuhkan kadar kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, ialah kita akak diri sendiri. Akak diri sendiri. Orang lagi panggil masuk dalam baku akak diri sendiri. Jadi satu daripada cara akak diri ialah bila kita beri kat orang, kita buat besar benda kita beri. Jangan. Wahwa muhbatul amal. Perasaan ni boleh muhbit. Muhbit tu apa bermakna tadi? Merutuh. Ya makna dia betulnya tidak utuh. Kalau kita terjemah secara Kelantan ni, terlebih. Terlebih ni bahaya. Kalau pun ya boh, bila air besar, dia korok tubir tu. Dia korok tubir. Kita duduk atas, tak tahu tubir bawah tu. Tubir kita ni gerung dah, gerung. Dengan cara lagu tu lama-lama, tidak suka perlu gula. Dia ada gudu. Kita orang duduk tengok air bawah tubir dia pun gudu lagi sama. Kenapa? Kerana tubir tu terlebih. Betul ni jenis lebih. Ya kita hidup semuanya sedap hati. Ya kita pergi ke Mekah dalam tahun sedap hati. Kita mengajar sedap hati. Bersarah agama, mengaji, lapas sedap hati. Tahu-tahu di akhirat tu gudu. Kenapa? Ada penyakit duk korek ke bawah tu. Nama dia ujub. Benda ni benda bahaya berlaku ni. Dia kalau kita tidak, orang panggil kalau kita mengaji agama ni sambil-sambil landu ataupun mengaji agama supaya benda ni untuk dapat sijil. Gudu ke dia. Ni barang untuk pemakai untuk pakaian diri sendiri. Jangan biada pada kita ni benda-benda yang disebut al-muhlikat, benda yang membinasa dan jahanam pada diri sendiri. Kerana benda ni boleh menterlebihkan segala amalan. Habis kata, kalau dia kita kata, qila la yatimul ma'ruf illa bi salat.
Satu hal yang baik tidak akan jadi sempurna molek kecuali melalui 3 kali. Tidak sempurna molek benda ma'ruf kecuali dia 3 kali. Tafsiri, memperkecilnya, wa ta'jilihi, dan mempercepatnya, wa satrihi, dan memperlindungi. Tiap-tiap benda molek, kalau 10 benda molek, kita kena buat melalui 3 kali. Pertama kena buat kecil. Tak kira sedekah, kau tak kira semaya bel, kau tak kira apa saja derma bakti yang kita buat pada orang. Kalau selagi kita nak buat banyak barang tu, jangan diharap lah barang tu pakai kita. Dia mesti kena buat kecil. Supaya dengan cara lagu tu, tidak berasa di kita bahawa kita ni buat jasa pada orang. Dengan kena-kena. Bahkan kita berasa bila kita ni, pemberian daripada Allah Ta'ala, dia buka kita hati aku untuk nak buat barang ni. Jadi kita ni nak suruh sakut semua dengan Tuhan. Jangan lepas daripada Tuhan. Wa ta'jili. Yang kedua, buat dengan selalu. Bila tengok barang baik, tak sudah tangguh. Esok dosa jangan. Buat selalu. Yang ketiga, satri. Lindung. Bila kita buat barang baik, seboleh-boleh kita mesti lindung benda tu daripada pengetahuan ramai. Biar tentu kita dengan malaikat, kita dengan Tuhan. Nah, kita cara lagu tu barulah amalan ma'ruf kita ni sempurna. 5. As-sadisah. Lauk yang kena pula. Lauk pauk Allah sebut tadi. Yang kena yang pula nak suruh sempurna sedekah kita derma kita. Ayyan taqiya min malihi ajwadahu wa ahabbahu ilayhi wa ajallahu wa atyarahu. Fa inna Allah Ta'ala tayyib la yataqabbalu illa tayyib. Ya kena kata dia bila mu nak bagi derma pada orang, mu kena cari harta hak comel sekali. Fikir kita aja lah kita nak pilih hak comel tak comel tu. Kita kata buah-buah kayu. Buah kayu, kau kain baju, kau makan, kau apa semua sekali. Bila nak bagi kata dia kena pilih hak comel. Wa ahabbahu ilaihi, hak kita sayang sekali. Wa ajallahu, hak yang paling bernilai. Wa atyabahu, yang paling comel. Sebenarnya harta yang kita nak beri kira juga dia jadi biar benda yang kita beri tu berasa hak kita sayang. Kalau buah tak sayang hak kelota-kelota, kalau dia hak kereta hak keren-keren beri pak jangan. Sekera kau hak ni hak gom mahal sekali, hak tu beri. Mana kalau piti emas kan? Kalau di antara saya dengan 2 riyal tu sayang hak mana? Tentulah saya 2 riyal, hak beri 2 riyal. Itu dia duduk. Kalau di antara sama dengan Syria, mana saya Syria, hobi Syria. Itu dia. Biar tentu sebagaimana nama disebut semua dalam kita disebut, dia tentu benda tu terasa di kita. Maknanya kalau kita kata Melayu juga, tidur tak puas hati selagi tak berasa di mata. Makan tak puas hati selagi tak berasa di perut. Tak jadi kan? Kau berapa lagi? Kau benda begitu. Begitu jugalah sedekah kita ni, dia tentu kita berasa. Allah banyak rezeki aku punya ni. Allah seberat tu. Kita buat biasa wisaya, tiba-tiba kita beri 2 riyal. Allah beratnya. Dia berasa sekali tu. Kalau bui tak bui pun berasa, tak bui pun tak berasa apa bui pun tak berasa, tak bui. Kalau sikit je, ni tak sangat. Jadi dia tentu kita beri benda, dia terasa Allah beratnya. Tapi bui juga. Satu dia tu. Itu cara dia. Cara supaya sedekah kita ni berguna untuk kita dunia akhirat. Kalau kita mengaji dengan sahabat, tak kena berlaku mengaji kita. Tak kena sahabat dengan nafsu kita. Pada hari itu ajwadahu, hak comel sekali. Wa ahabbahu ilaihi, hak yang disayangi sekali. Wa ajallahu, yang lebih bernilai sekali. Wa atyabahu, yang lebih berharga sekali. Baik. Itu hak tu yang taqi kena pilih. So cari tak comel sekali. Kenapa aku ajar kamu supaya mu pilih harta hak comel sekali, hak berharga sekali untuk diberi? Kerana fa inna Allah Ta'ala tayyib la yataqabbalu illa tayyiba. Kerana Tuhan ni jenis zat yang berharga. Maka dengan sendiri dia tidak akan terima pemberian kecuali barang berharga ni. Sedekah yang kami beri ni mu jangan duk tengok tok pakai tu terima. Kau selagi mu duk tengok tok pakai je terima sedekah ni, hakikat tu tak pakai. Beri hak lebih kurang. Nyamik bukan tok pakai. Kita ada baca tok pakai dengan spek, tok pakai dengan tak ada barang, tok pakai dengan pelahak, tok pakai dengan bulungan, tok pakai dengan jenah. Maka lebih kalau aku beri lebih kurang dia terima. Kalau duk baca begitu kata dia berat lah ni.
Mung kena sedar bahawa yang lima sedekah ni walaupun nampak tangan tu pakai, tapi tu pakai ni merupakan perantara. Hakikat yang lima sedekah ni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah pahala tu bukan tu pakai begitu tu. Pahala ni bagi tu kan. Artinya kalian ni tu pakai kan. Bukan sekat tu pakai ni. Tu pakai ni sebagai yang panggil apa wayang kulit panggil tu. Keli tu budak kecil kan. Dia nak, kalau kita tengok wayang kulit kan. Tu bagi wayang kulit tak ada nak TB tak ada kan. TB. Budak kecil yang tak tahu paleko kan. Dia nampak orang ada lah kotak TB. Orang ada perang, orang ada tetok, orang ada bunga. Budak kecil. Cermin TB tu, orang pakai kaca TB tu, kelih. Hakikatnya bayarnya orang lain. Dia ni dia tunjuk. Tuk pas, orang yang semua dia tuk dalam. Duk balik semua wayang kulit. Apa ni baik, kelih tu, bayar. Kukah tu bayar. Hakikatnya, kok ia bekerjanya bukan bayar. Hak duk atas kelih kayu putih wayang kulit tu, hakikatnya tuk dalam ada. Tapi ingat sebab dia ni budak, akal masih pendek, pengandan dekat adat Nabi, dia ada kata hotu dah semua. Tu orang untuk dah gopal, hidung berekok, tangan siku, tangan duri, apa ni dia orang. Dah sekali. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita. Segala apa yang berlaku di muka dunia ni, maka dunia ni sendiri dia panggil mazhar. Mazhar, orang Melayu, budak-budak Melayu dipanggil fenomena. Fenomena maknanya benda yang nampak depan. Benda yang nampak depan ya kita je beri untuk pakai je. Tapi ini clear lah. Dunia semua ni clear. Saya putih je. Hakikat sebenarnya Allah Ta'ala buka kita hati kita ni masa kita ni berasa berani nak beri harta dan berasa nak beri harta dan tak dapat depan kita tak pakai. Hakikatnya bukan tak pakai. Allah Subhanahu Wa Ta'ala terima barang. Sebab itulah bila pahala dapat pada kita tidak melalui untuk pakai, melalui Allah Ta'ala. Dan untuk pakai tidak boleh menentukan. Pahala kuat cik banyak mana banyak tak boleh. Akhirat tidak dapat ditentukan pahala kita banyak mana banyak. Siapa yang menentu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak sikit pahala kita serah pada Allah Ta'ala kerana nilai di atas hati perut kita. Hati kita ikhlas, pahala banyak. Hati tak ikhlas, pahala sikit. Tu pakai tak tahu pahala, kau ikhlas kau tidak. Tak jadi kan? Jadi oleh kerana tu pakai tak tahu pahala kau, itulah menunjukkan bahawa pahala di akhirat tidak sikit banyak tidak ditentukan untuk pakai. Ditentukan oleh Allah Subhanahu Ta'ala. Kerana bayar ni jatuh ke tangan Tuhan, caranya melalui tangan pakai. Orang misal suka piung bawa surat rumah kita, postman bawa surat ke rumah kita. Kita terima surat, bukan surat postman, surat anak. Surat anak kita betul benar, tapi piung je bawa. Kita terima surat daripada tangan tu, bukan tangan piung, tangan anak je. Piung tu juhala sebagai apa orang panggil? Kuasa tu. Hakikatnya anak kita anak surat tangan, anak berapa tangan, benda tu bukan mari daripada piung. Piung sebagai kelih. Itu dia duduk. Nak boleh tahu waktu juga kena kita ni jangan jadi budak lah. Pemikiran tu jangan jadi pemikiran budak. Kena fikir yang tua sikit. Lagi jauh. Sama boleh fikir dalam sikit. Kalau dengan cara lagu tu juga. Ni dia buah orang tidak saya. Dia jadi orang tidak saya beri harta banyak-banyak bila tengok barang ni lillahi ta'ala sungguh maka dia sanggup beri harta banyak ke sana. Kalau dia tidak tahu, kalau walaupun nampak orang dia terima tapi dia tidak nampak orang. Nampak Allah Ta'ala habis pada itu. Apa jadi banyak-banyak pun kita boleh Tuhan, boleh balik. Kalau kita beri butai pada orang kaya. Kalau orang miskin nak butai, berkiamat. Tapi kalau orang kaya, kita sanggup butai dengan orang lain pula untuk nak beri butai pada orang kaya. Tapi dia kalau saya yakin orang kaya ni dia bayar balik. Sudah dia bayar balik, pas pula jumpa orang aku esok-esok pula dia ajak makan, dia ajak bertujuan. Jadi kalau setara dengan orang kaya, kita berani beri butai dia. Kalau harapan dia tu bayar balik, dia baik pula. Allah Ta'ala tu dia lipat pada orang kaya depan kita ni. Maka kenapa kita kedekut dan kenapa kita keluar untuk lalu itu kan? Moga tentu dia boleh balik. Allah Ta'ala bayar balik. Dia bayar balik pula, dia maka bunga. Bukan bunga 12% tak. Ratus ribu kata dia beli pada kita. Kalau tu dia. Bunga tu hanya bunga halal, bunga manusia ni. Bunga halal. Itu dia. Fikir nama gillah. Maka segala karak kedekut dalam hati kita berlepas dari sini. فإن الله تعالى طيب لا يتقبل إلا طيبا. Kalau Allah Ta'ala ni jenis baik, jenis beliau, jenis berga, jenis berminat, maka dengan sendiri sebagai pemberian yang diberi kepadanya, dia tidak akan terima kecuali barang berga juga, barang berga juga, barang berminat juga. Kerana juga tepuk dada tanya iman.
Wa idza lam yakun al-mukhraj min jayyid al-mal fa huwa min su'il adab. Wa idza lam yakun al-mukhraj min jayyid al-mal fa huwa min su'il adab. Sekiranya harta yang dikeluarkan itu bukan daripada harta yang baik, maka tandalah orang yang mengeluar itu bahasa jenis orang tak ada adab. Orang kata bagi bahasa kurang ajar. Kalau harta yang kita beri itu bukan harta jenis baik. Kalau buah-buah kayu kita cari, orang pasal masai, orang dapat buruk-buruk, beri untuk kaki. Kalau berapa lagi, kalau orang sebagai benda lah. Benda kita beri kalau padi beras tak beri, orang usai-usai kita pakai tu. Kalau buat lagu tu, terbaik buat lagu tu, maka mu ni jenis kurang ajar. Orang kata bagi kurang ajar. Arab panggil su'il adab. Adab yang buruk. Orang yang tak ada adab lah orang. Dia adab. Kenapa? إذ قد يمسك الجيد لنفسه أو لعبده أو أهله فيكون قد آثر على الله عز وجل. Kerana kata dia bila mu pilih harta hak tak molek untuk diberi sedekah. IT apa? IT dia hak molek tentang kamu. Hak molek mu taruh kamu, mu taruh pada buahmu. Dan boleh jadi mu taruh pada orang hak duk kerja mu. Jika tu tak? Jika tu hari tu yang mu perga Tuhan ni lebih murah pada perga diri mesti. Tuhan ni sedekah ni duduk tak apa. Enggak apa. Kenapa? Kerana bagian ni hak Tuhan. Aku, kita kena makan pada boleh. Jadi hari tu apa dia? Artinya, rega aku. Rega Tuhan ni mahal rega aku. Rega Tuhan murah. Gak orang ni bila perga Tuhan murah. Tuhan apa nak juga? Situ dia. Siapa nak juga perga dia balik. Akhirat nak bila bangun kubur kan? Kan Tuhan tak buat tak reti kita. Nak kata mana tu? Dia kata buat bergogap aku mu perga aku mu. Dan mu mahal dah tak hidup cara mu lah. Kan buat lagu tu kita di akhirat. Dan mesti dia lagu tu. Itu dia. Wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhankan wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadhalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Saya kata mana-mana orang tak peduli kat aku, tak muka dunia. Wa man a'rada an zikri, mana-mana orang yang tak mau ingat kat aku. Halal aku, hak halal aku dia tak peduli, hak haram dia tak peduli, kekuasaan aku dia tidak memadu, gapo aku dia tak peduli, dia cara dia je. Pertamanya hidup di muka dunia ni hidup serabut. Orang lagu tu akan dilanda oleh serabut perut, oleh kegelisahan selama. Tu dia bagian dari hati orang ni kita tak tahulah. Tapi kalau kita hak bahasa jenis tak madu jangan hari tu lah ni baru nak madu, ketika tu boleh jadi kita boleh tanding dirilah hati masing-masing nak kan. So yang kedua pula di akhirat pula wa yahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Aku akan tipu dia daripada mahsyar dengan keadaan buta guna. Rumah kita sendiri kalau malam buta kita gelap. Nak tudik kat dia tak? Rumah kita, kita beranak atas rumah tu, besar di rumah tu, bila tiba-tiba bila kena malam buta, kalau kita gelap, kita gagal. Mana kita, mana dia, mana itu, di mana beliau, di mana berapa gagal. Rumah kita tu gagal tu. Apa kata bangun kubur, kita terpaksa pergi ke tempat yang tak pernah kita pergi, tiba-tiba matanya buta. Cuba adik kakak kita sendiri. Orang lagi dia balik punggung, hok depan, kita lagi ke depan, orang balik punggung, tolak, lambat sikit, orang bijak. Coba orang yang pergi ke Mekah. Dah lah. Mereka nak melata di Jamrah lah. Allah Tuhan lah kita. Kita lambat, kita nak dem. Kita cepat, buka atas belakang. Itu kita celek. Kita celek, kita ligat jam mudah. Banyak. Orang kena ligat tu, separ, cabut langgar ability. Ini keadaan. Bila manusia ni ramai sikit, ya, dah bertumpu pada perkara je. Sekarang. Akhirat pula semua orang bertumpu pada perkara. Baru kubur balik timur, baik kubur balik barat. Hutang ros latak, hok lah perut boya, lah perut rimas, semua nak tumpu pada satu. Pasti kita belakang dia. Lambat sikit dia mau tolak, cepat sikit buka belakang orang. Lepas tu, kalau buta kat sekarang lagi. Tu ya. Tuhan lah kata. Tuhan kata mana-mana orang yang tak madu kat aku di dunia, akhirat kelak aku buta mata. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, aku akan tipu dia akhirat kelak keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Jika tu manusia akan doa Allah Ta'ala. Lima hasyartani a'ma. Hei Tuhan, bakpo mu perhitung aku hari ni keadaan buta. Wa qad kuntu basira, pada hari setelah aku celak. Dia ingat balik cerita atas muka dia tu, dia celak. Apa dia buta?
Qala kadzalika atatka ayatuna fanasita. Dia kata, bahasa dia dah. Kadzalika, bahasa dia. Bahasa dia lagu mana? Atatka ayatuna fanasita. Atas dunia itu, Allah pun datang kepadamu ayat-ayat aku. Fanasita, tapi mu lupa. Ayat aku, ayat hak bahasa boleh tengok, ayat hak bahasa boleh dengar, ayat hak bahasa boleh jamu, hak boleh fikir, semua sebanyak mana ayat aku, siapa belakang dah kena, tapi mu tak reti. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Oleh hal ni pelik gapo ni kalau hari ni aku tak lupa aku. Hari tu mu lupa aku, hari ni kalau aku tak lupa aku. Nak kata apa? Nak kata apa? Kita ni manusia bukan Tuhan. Kalau Tuhan boleh berubah, Tuhan bagi Tuhan kita Tuhan boleh berubah. Ini masalah. Buah ni lah dia menyebabkan manusia walau mana ganas sekalipun dia akan berhenti daripada ganas. Tapi kalau manusia yang tak perlu dengar dan begini, apa nak ganas, nak jahat, nak malah. Jadi tak ada baik, tak ada biar, baik tak ada untuk menyekat. Kata dia, sekiranya barang kamu buat keluar untuk sedekah tu daripada harta huduh, artinya hak monak mu ambil mu. Mu ambil kamu hak monak, mulak pada Tuhan mu hak huduh. Walau fa'ala hadza bi dhayfihi wa qaddama ilayhi arda'a ta'amin fi baitihi la awghara bi dhalika sabr. Kata dicobalah mu fikir, kalau mu buat perangai macam ni kepada tetamu dan kamu hidai kepada tetamu tu makanan Yahudi, tentulah menimbul rasa malu dalam hati kita. Orang pergi rumah kita akan nasi tinggi. Lepas tu lauk pula hak lebih anak-anak makan. Nampak tu rasa gila pala. Misal, kita akan lagu tu pada tetamu kita. Lagu mana rasa hati tu tetamu kita? Nak makan, kau tak senang. Tidak nak makan, lapar. Nak makan, buka puah, budu-budu tu lapuk puah, kot bira apa. Ada nasi 2-3 butir dalam tu. Pai teku pula buka hak makan dah. Nasi pula basi. Lapar-lapar orang. Kalau orang bahasa ada di muka ni, tak nak juga. Nak jadi kan? Lapar-lapar manusia, bukan dia tengok tu yang rumah, buat gini lalu ke dia. Aku bukan jenis. Jadi sebelum kan, boleh lagi aku turun tanah. Maka rupuk boleh hidup lagi. Nak jadi kan? Tetamu kita akan merasa luka hati bila tu yang rumah hidai pada dia makanan yang hidup. Itu tetamu. Apa kata Tuhan? Apa kata Tuhanmu? Bila musdekah pada fakir miskin itu cari hak udah-udah. Sedangkan sedekah ni walaupun diterima oleh orang, hakikat Tuhan. Faham tak? Jadi dengan ketika tu tak terasa ke hati perut Tuhanmu akan mengasihi. Kalau setara manusia biasa ni pun tak lalu nak makan nasi hak jenis tu, jenis hak udus, jenis basi kau jenis udus, jenis dini kau berapa, akak lauk hak puan lebih anak-anak makan dah akak dia pula. Maka apa kata Allah SWT, yang tidak pelahak setiap abu harta benda kita, tidak pelahak setiap abu nak baik kita. Inna Allah la ghaniyun 'ankum. Allah Taala ni kaya, tak balik ke aku. Sebanyak mana hak ada di mu tu hak aku dia kata. Tiba-tiba sebanyak mana harta yang ada pada mu tu hak aku bidah pah bila mu nak pergi aku balik, you pilih-pilih kacau-kacau beri hak udah-udah. Aku bukan pelahak. Nak kata hitam, nak kata kata lagu tu. Kita nak kata bukan begitu situ. Allah. Imam Ghazali yang lebih daripada orang lain ni lah. Dia korek dari segi psikologinya, dia korek habis dengan rahsia jiwa manusia. وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. Tuan kita ni bawa satu ayat yang menerang masalah apa namanya, masalah menderma, masalah memberi. Jadi lelah ni peringkat yang pertamanya lepas. Itu peringkat yang pertamanya jangan kedekut kena beri. Itu peringkat pertama. Tak, jangan kedekut kena beri, jangan kedekut kena beri, yang kedekut kena beri. Baik. Bila orang ni beri belaka dah, dia bawa pula peringkat yang kedua. Itu bila beri hak molek, bila beri hak molek, bila beri hak molek. Sekarang ayat ni ayat siapa belaka? Ya ayyuhallazina amanu. Wahai orang mukmin, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Mu kena beri derma daripada perusahaan kamu yang baik-baik. Bila derma kamu nak beri, mu kena beri benda hak baik.
hak baik, hak comel, hak berga, hak murah sayang. Wa mimma akhrajna lakum min al-ard. Dan juga daripada rezeki yang kami bawa keluar untukmu daripada perut bumi. Jadi hak tadi kita kira nego. Hak yang kedua ni kira-kira orang hak kita menanam. Sama ada mu menego, mu kena beri harta yang baik-baik padanya. Sama ada mu menanam rezeki aku waktu bik aku bumi, isi ubi ke, butir padi ke, apa semua sekali, kamu kena beri juga hak baik-baik. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Ingat, mu jangan tuju untuk nak beri derma pada harta yang tidak berguna. Tayammam maknanya jangan bergetih dalam hati. Jangan bergetih dalam hati, jangan terbuka nak pintu hatimu untuk nak beri derma barang hak yang mu anggap barang ni barang tak berguna. Maknanya usahakan, maknanya Allah Taala tidak larang kita beri barang wuduh tu. Bukan sekat larang beri barang wuduh, bahkan terasa nak beri barang wuduh kita jangan. Jangan terasa dalam hatimu, jangan fikir dalam hatimu untuk nak beri barang wuduh. Mikir-mikir maksudnya. Situ pun jangan lagi. Apa kata kalau beri terus, nak kau lagi kena layan. Semata-mata terfikir dalam hati nak beri wuduh tu pun, kena stop, kena tekan. Kenapa saya kata? Kenapa aku larangmu tak beri barang wuduh? Walastum bi'akhidhihi illa antumidu fi. Kerana mu sendiri pun kalau orang beri barang wuduh, mu tak ambil. Kata mana kerja mata barang ni. Kata dia dulu. Walastum bi'akhidhihi illa antumidu fi. Kerana mu sendiri pun tidak akan ambil barang wuduh. Kalau orang beri ke mu, kata wali mu kerja mata. Wak tak reti, tak boleh dia ambil. Tapi kalau mu selek balik, mu pun tak ambil. Untuk pakai pun, belah mana untuk pakai pun. Untuk pakai, dia minta. Untuk nak jual, untuk nak macam mana. Tentulah dia nak kau barang berguna supaya peluh dia tu tidak sia-sia. Jadi para habis semua, apa ni manusia semua tu yang kata, kalau mu sendiri pun tak ambil, kalau barang orang beri barang wuduh, apa kata aku? Aku juga pada sajalah mu tahu aku ni bukan pelahak nak harta mu. Oleh yang mereka sebarang benda yang kamu beri dengan baik. Sebab itulah sama-sama pun Allah Taala gaya kita dari segi utama ni dia tidak nak banyak. Allah Ta'ala dia ajar kita manusia buat hak comel. Hak berga. Sikit pun tak apa asalkan barang-barang berga. Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bacalah ayat mana sekalipun, Islam didik manusia buat satu perkara dengan comel. Dia nak benar manusia buat dengan comel, dengan kemah, dengan bersih cukup. Dia tidak ajar manusia Muslim ni buat sekarang banyak. Batu hamba duk tegur semua adik kakak bila baca lah semaya kan. Allah subhanallah. Subhanallah. Kalau dah dalam rokok tu baca subhana rabbil azim. Jadi begini. Kita ni dengan sebab duk amak nuk ketiga kali ni. Bila takut tak masuk tiga ni. Subhanallah. Berpilih warhamni diberi wasbili al-fadl wa ridhi wa ajmi. Kalau tasbih pula wallah. Alhamdulillah. Dan kita berasa megah kalau kita boleh baca cepat. Kalau kita ni bijak, kalau kita ni petri. Ini ajaran Melayu. Tidak ajaran Islam. Selagi kita letak kita ni orang Melayu, tidak berasa bahawa kita ni orang Islam sampai bila kita selamat. Kita dunia akhirat. Kalau kita duduk dasar orang Islam, maka Islam mengajar kita buat perkara walaupun sikit, tapi tak apa asal kecomel. Kemak mana. Atau dia duduk. Dan Tuhan kata, sedekah ni anfiqu mimma. Kamu beri sebahagian daripada, tidak semua, tak sebahagian. Walaupun sikit, tapi dari kebahagian itu. Kalau waktu duit kita seria ni banyak, tak ada jalan. Kita waktu duit kita seria. Walaupun tidak 5 riyal, walaupun tidak 10 riyal. Tapi Tuhan tahu, bagi kita ni seria ni berat pula. Seria. Kita nak ramah, kerja tak ada, tiba-tiba boleh beri seria juga. Ia keadaan berat, bila kita beri sungguh seria. Alhamdulillah, Tuhan terima dengan penuh hati. Kerana Tuhan tahu, kita ni fikir tak ada. Kita baru, apa dia anak-anak ramah. Dan Tuhan tahu, kita ni berasa berat benar nak beri seria. Tiba-tiba beri juga. Itu dia. Itu baru semati. Allah. As-sabi'atu. Ay yatluba bi sadaqatihi man tazku bi sadaqah.
ولا يكتفي ولا يكتفى بأن يكون من عموم الأصناف الثمانية فإن في عمومهم خصوص صفات فليراعي خصوصها وهي 7. Habis kat tu dah. Kat 7. Ayat 7 ni dan kita nak baca hak 7. Ni hak dia kita pun. 7 hidangnya dia untuk nak suruh jadi selera nasib sedekah tu. 7 lauk dia. Lauk yang 7-nya tinggal yang 7-nya kata dia kena cari dengan sedekah dia tu orang yang sekira kau bila dia wis sedekah kat orang ni sedekah dia pun turut bersih. Kita wis sedekah ni selain daripada kerana Allah Ta'ala suruh, maka sekarang lagi ialah dengan tujuan nak suruh harta kita tu cuci. Sebagaimana kain pada tubuh kita ni, bila kita basuh, tujuan nak suruh cuci. Dari dengan kita basuh kain nak suruh cuci, kerana kain kotor. Kita basuh kereta nak suruh cuci, kerana kereta kotor. Kita mandi lembu kubah kita nak suruh cuci, kerana lembu kubah kita kotor. Begitu juga harta kita. Padi kita, nyo kita, getah kita, jualan kita, barang ni, barang yang boleh jadi kotor. Walaupun tak nampak tengok. Tapi Tuhan kata, harta mu ni kotor. Mulakan mu basuh. Cara basuh ni bukan dengan air dak, iaitu mu sedekah. Bila mu sedekah tu arti mu basuh harta. Itu dia dulu. Supaya kita nak keadah. Kita nak keadah ni, basuh muka. Niat. Tak kita kata betul lah. Foto tu kan, basuh tangan, sekat siku, cakup kepala, basuh kaki. Cara lagu ni kalau kita tengok dengan zahir tak jadi apa. Tapi cara tu ialah cara yang dia diakui oleh syarak bahawa perbuatan macam ni membersihkan batin ni daripada kekotoran hadas. Sama ada mu nampak tengok atau mu tak nampak tengok hadas ni, tapi itulah cara untuk nak bersihnya. Ikut agama sendiri sebut. Sedekah ni daripada sebanyak untuk membersihkan harta benda itu. Baik. Bila nak bersihkan harta benda pula, dia tidak kata ada kau sebagai orang hak terima sedekahmu tu boleh jadi cuci belakang harta. Ada atau tidak? Tidak. Orang-orang juga. Dia bila harta ni boleh dia, maka harta ni jadi cuci. Macam mana kata dia? An yatluba bi sadaqatihi man tazku bi sadaqah. Dia kena cari melalui sedekah dia ni orang yang bila dia bersedekah orang macam ni, harta dia boleh jadi bersih. Artinya wala yaktafi bi an yakuna min umum al-asnaf safaniyah. Dia tak boleh dia merasa cukup, dia merasa padan apa nama ni, bahawa orang hak yang dia bersedekah tu orang hak kira hak lapar. Asalkan asnaf lapar tu jumpa lah. Fakir, miskin, mu'alaf, sabirullah, buarimin, rabutan. Bila jumpa dengan orang sebagai orang hak cukup, syarat lapar tak boleh lalu, pakai dia bersih, dah. Tak boleh. Tidak semua orang dalam jenis lapar ni boleh jadi tazku, boleh jadi bersih, boleh jadi sedekah dia cepat kaki. Kenapa? Fa inna fi umumihim khusus sifat. Dalam ramai-ramai orang yang lapar ni, baik fakir, baik miskin, baik al-'ad, orang pekerja, baik pun orang letak hutan, baik pun mu'allah, baik pun gapo hak lapar karut. Dalam ramai-ramai ni ada khusus sifat. Ada sifat-sifat istimewa. Fakir miskin dalam kalangan orang fakir itu selama orang fakir kampung kita ada sifat macam ni, ada sifat macam tidak jadi sekali lagi dia ayat sifat-sifat ni kepada mu kena cari sifat-sifat yang dia akan sebut belakang ni sifat ni orang ni kalau boleh beripu atas orang-orang tu pas sedekah mu boleh ke dia apa hati kedekut dalam hatimu puilah dan harta ni pun jadi bersihkan dia. Jadi sekiranya kalau jumpa orang yang mempunyai sifat ni, kalau boleh ada berlaku ni sifat sarang-sarang ya, puas hati. Apa dia? Kata dia falyura'i khususah. Falyura'i khususah maka dia kena, maka hendaklah dia perhati benar kena ketentuan, ciri-ciri istimewa. Wahya sittah. Al-ula an yatlubal atqiya'a لأنهم يستعينون بالمال على التقوى فيكون شريكا لهم في طاعتهم بإعانته إياهم. Dia pertama dia kena cari orang yang benar-benar bertakwa pada Allah. Tidak semua orang fakir takwa. Tidak semua orang miskin takwa. Takwa. Tidak semua orang terlekat hutan takwa.
Tidak semua orang yang pasal fisabilillah takwa berlaku. Ada ramai-ramai orang yang lapar ni mu kena cari untuk fakir yang muttaqi kepada Allah, miskin yang muttaqi kepada Allah, gharimi yang muttaqi kepada Allah, ibni sabil yang muttaqi kepada Allah. Dan begitu seterusnya. Orang yang benar-benar bertakwa. Takwa ni kan, walaupun syaraf dia terpanjang lebar, tapi hak kita dengar sama-sama lah kitab pun duk sebut, duk email, duk katik pun duk baca sama tak terjemah. Ittaqullah, takwa semua diminta takwa pada Allah dengan mengerja apa yang disuruh, dengan dengar apa yang itulah. Buat hak dia suruh, tinggal dan lain. Kalau atas orang sejenis ni, takwa. Oh kita akan panggil itu lebah kali. Orang panggil itu lebah. Lebah ni jenis orang tu lah. Jenis orang ya, wakah diri dia, paksa diri dia untuk buat benda hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan lain. Sama ada dia yang panggil tu lebah demo, ataupun orang tak panggil tu lebah pun, kalau orang lagu tu orang panggil muttaqillah. Kadang-kadang satu orang ni panggil tu lebah demo, tapi tidak tu lebah pun. Lagi dengan tu. Dan kadang-kadang dia ni tak pernah orang panggil tu lebah pun, tapi dia tu lebah. Tapi apa boleh buat? Nah, jadi kata dia, kalau mula sedekah sama ada wajib atau sunat, cari orang lagi. Kenapa? Li'annahum yasta'inuna bil mali ala taqwa. Kalau orang ni bila harta tu boleh ke dia akan guna harta yang kita beri tu untuk takwa pada Allah. Bila harta ni boleh ke dia, maka harta yang boleh ke dia tu dia pergunakan sepenuhnya untuk lain-lain takwa, untuk corok tak saluran takwa. Sebanyak mana benda yang boleh takwa pada Allah, maka dia akan guna harta kita beri ke dia ni untuk takwa pada Allah. Oleh yang demikian, fayakunu syarikan lah. Ketika tu kata dia, kita tuan piti ni dia berkongsi dengan dia. Sudahlah dia takwa, apabila boleh piti ke dia hak mau beri ni, dia buat takwa, maka mun saja ada saham. Mun sendiri tuan piti ni ada saham dalam takwa pada Allah kalau mau beri pada Allah. Bi'anati iyahum dengan cara mutulu dia, dengan cara mutulu orang tu untuk bertakwa melalui duit. Lagu mana dia takwa juga, tuah dia. Sama ada takwa ni jenis orang yang maknanya dia beringat benar, tak masuk ke mulut dia, tak masuk ke mulut anak bini dia, macam mana hari terhalang. Jadi oleh yang demikian dia dah memberi ke dia, maka dia akan pergunakan duitmu ni untuk betul-betul nafkah anak bini dia, dan dia ni beringat benar. Sebanyak mana nafkah masuk mulut bini dia ke anak dia kan, dia tidak beri lah, bertaharap. Oleh yang demikian, dengan cara lagu itu boleh melegakan dia, jadikan menyebabkan dia lega, rehat, sahak mana, untuk takwa kepada Allah. Ini hari itu. So, ini arti kalau cari orang sebagai-bagai orang, cari asal pakai, tak kira pakai judi, pakai apa, jadi boleh ke dia, boleh ada piti kau, cakap apa, cari dia tak, sudah mana meja judi, boleh ada piti dia. Artinya mu ada sahaya juga, mu ada share juga, ada sahaya juga untuk membuatkan dia ni pakai judi. Nak kata apa dia? Boleh kita juga lah kalau kita tak memilih orang dia. Nak pula kita tahu dah dia ni masih menikah judi, juga. Juga. Jangan molek. Kalau kita kata habis dia hari jadi, sebab begitu lah maknanya. Ni ada murid kedak cari tutup lebat ni. Sebab itulah murid sebut sama bila kita dia panggil tutup lebat dia kena jaga benar. Jaga benar, jangan jadi arak sangat orang kata. Orang kata arak kita tutup lebat. Tahu-tahunya tutup lebat luar. Dalam tidak tutup lebat tak, siap orang kata. Jalan ikut muka tangga minta sedekah. Jalan cari rezeki ikut muka tangga orang ni tidak baik. Tidak tu lebat. Tu berapa tak tahu, cari barang ni barang haram. Tak masuk ke tidak tanya kelapan ni, nak kata tak masuk, boleh jadi dia ni untuk fakir. Fakir maknanya fakir miskin. Tapi kalau kira masuk, boleh jadi masuk. Sekiranya dia ni fakir seperti, miskin seperti. Tapi kalau tanya adakah dia ni muttaqi seperti ini, jawabnya tidak. Nak pula kalau harta dia tu ada dah, pagi ni tak pula. Tu tak. Ambonya setuju tak sabar. Tu hati ambo. Setuju tak sabar. Tapi bila kita tak bagi ke dia, kita pula kena jajak.
Siapa kita, siapa dia. Maknanya kita kena ikhtiar cari orang pula. Janganlah pula kita tak bagi ke dia. Pengorang lain tak beri juga. Jangan. Jadi bila kita tak bagi pada orang lagu ni, kita kena buat cari di pedak, tengok. Tanya siapa dia orang yang mustahak untuk diberi sedekah. Itu dia cari. Kalau orang yang pasal jajak muka tangga ni, pertama, kalau dia tak ada sesuatu. Belah-belah tak ada sesuatu pun, dikira tidak comel dah. Keduanya pula, kalau dia ni bahasa jenis orang, kalau dia ni bahasa jenis orang terjah, tiba-tibanya ini tak juga, maka berarti Nabi kata, dia terjatuh. Kenapa? Kalau dia tak ada. Apa daging muka dia tak ada. Habis. Islam dia kena aku. Gak bahasa metod lagu ni tidak mesti pakai. Kadang-kadang kita ada kampung, ada juga bahasa ayat. Roti. Benda tidak mesti sangat. Dia bila minta al-harian. Tapi masa pesing hukum metod. Masa hukum. Itu bukan berarti kita dilarang ke muka hajat kita. Kita kalau ada sutut suka, kita boleh raya. Kalau kawan tak ada pergi kita. Kawan tak ada apa kita ada apa. Tak ada apa. Tapi tidak dalam bentuk minta sedekah. Bentuk berayuha keadaan kawan tak ada benda. Dia boleh sedekah. Terima kasih. Tapi tak begitu. Bukan buta. Tak apa. Jadi niat sedekah. Apa namanya orang panggil. Bahasa persentus. Kira minta sedekah. Itu ada malu mana. Asaliyatu. أن يكون من أهل العلم خاصة فإن ذلك إعانة له على العلم. Yang keduanya, kita kena cari orang yang bahasa ahli ilmu. Kalau kita lah ni panggil, kalau orang jami'an lah ni kita panggil orang yang hidup dia 24 jam tak ada kerja lain pada mencari ilmu. Budak pondok, budak hak mengaji pas sekali, dia tidak ada kerja lain pada kerja dia mencari ilmu. Dan maksud ilmu di sini bukan ilmu duniawi, tidak. Ilmu di sini ni ilmu hak mari langit sehingga Nabi Muhammad paham lecture bagi kita. Orang lain panggil ilmu agama. Ilmu agama ni sebenar-benar ilmu. Ilmu lain ni kalau Allah Taala tidak wahyi pun kita juga hisab. 2 campur 2. Dan Nabi tak ajar apa kita reti, Tuhan tak ajar apa kita reti. Ilmu lagu ni orang panggil ilmu kasbi. Ilmu yang boleh kita cari ni, ini tidak sebenar-benar ilmu. Ilmu yang sebenar-benar dihormati oleh Islam ialah ilmu yang datang daripada wahyi daripada langit Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang yang bahasa jenis lagu ni, cari ilmu lagu ni, dia mustahak benar menerima zakat kita, menerima sedekah kita. Tapi janganlah pula dengan sebab kita ni orang pondok, kau nak masuk kampung atau dasar pada ambon ni orang ngaji pondok, maka adik kakak ada zakat ni tinggi kampung. Jangan, itu apa untuk sedekah, untuk pakai pun. Kata tu demo seperti panah lah, Allah buka pintu hati orang untuk beri benda tu pada. Sebab ini cara lagu tu lah baru panjangnya. Ini semua memunuh untuk mengaji. Masa dia ada pondok tu jalan mana? Bila dia mati tak ada pondok-pondok. Kalau kita orang kapur ni tidak buat sekat tu. Dia membolehkan pondok kenali tu merupakan tu yayasan, merupakan tu institusi kau untuk memanja-manja tak ada. Allah ni baru nak timbul balik pula, baru nak ada pula tu, itu suruh. Tapi walau bagaimanapun masyarakat kena faham. Belum lagi. Nak payah kalau nak payah. Mati tu nak payah, pakai mati dengan pondok-pondok. Kalau tak ada orang kapur tidak buat satu persiapan awal untuk meneruskan umur. Nak payah baik kenali lah. Ayyakuna min ahli ilmi. Fa inna dhalika i'anatan lahu 'ala al-ilmi. Kerana benda ni semua ni meluluhkan dia untuk ilmu. Bila kita beri zakat kita, sedekah kita pada orang ahli ilmu, berarti kita beri semangat pada dia supaya dia mengaji lagi dan membuat kajian lagi. Itu dia. Wal ilmu asyraful ibadati mahma sahhat fihi an-niyyah. Dan kebetulan ilmu ni dikira ibadat. Orang mengaji ilmu ni orang beribadat.
Sebagaimana semaya orang panggil ibadat, mengajar orang panggil ibadat, mengaji ibadat, maka dengan sendirinya berilmu itu beribadat. Sama ada bentuk mengaji, sama ada bentuk menulis, sama ada bentuk kajian, sama ada berapa sekali pun dikira orang ni beribadat. 24 jam hidup dia dengan ilmu itu, hari itu 24 jam hidup dia dengan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mahma sahafih niyati, bila saja niat kita ni betul molek. Bila niat kita ni betul molek cari ilmu ni untuk sahabat Islam, tidak cari ilmu untuk makan gaji, tidak cari ilmu untuk dapat CJ, untuk dapat pakak apa semua sekali. Kalau tidak begitu juga, ibadatlah kira. Tapi kalau kita mengaji ilmu agama, pergi ke Mesir, cari CJ, pergi ke India, Mekah, dia nak cari CJ, dia tiga balik ke rumah, nak buat puru. CJ jadi ke puru, tak ada, minta rezeki 1,000 ke sebulan. Dia boleh hati, nak ibadat ada tak akhirat kena. CJ dia di ke puru. Ada puru. Dan kita tak ada puru, jadi ikut orang bubuh. Tak ada kan? Buh berah, ya lo, buh ikan, ya lo, buh hak bolak, ya lo. Habis juga bila kita ada orang agama ni, bila kita ada puru depan kajian ya. Ikut kajian kata, mu kata gani haram dah, tak apa cik. Mu kata gani wajib dah, tak apa cik. Gitulah dia di puru dah. Tu jadi perjalanan habis di sini. Apa mau cerita? Benda ni berlaku di Mesir. Seorang ulama Mesir, bila dia jemput, dia suruh cakap dalam TV, dia tanya balik orang itu. Nak suruh aku sokong kau, nak suruh aku lawan? Mana sokong aku tak apa aku. Lawan aku tak apa aku. Pasal jenis tu. Halal tak apa, haram tak apa. Aku ada lalu tu juga ni. Siapa kau pekat tu juga. Faman yuslihul milha idzal milhu fasad. Tuk guru ni kira garang. Bila ikan busuk orang bergaya. Kalau takut ikan ni busuk orang bergaya, takut daging busuk orang bergaya. Jadi dia kan, kerana garang ni dikira boleh menyelamatkan daging dan apa semua daripada busuk. Baik. Kalau ikan busuk orang bergaya, tapi kalau garang sendiri itu busuk, nak bergaya apa tak? Jadi dia ni. Kenal tak apalah garang tu, garang molek lagi. Garang masih molek. Tapi kalau salah garang tidak masih, nak lagu mana nak suruh garang ni masih. Nak memasih garang, nak kan. Manusia, takut manusia ni punah, Allah Ta'ala buat Nabi. Mati Nabi, naik Tuk Guru. Jadi dia ni. Tuk Guru ni lah dikira garang untuk membetulkan keadaan masyarakat. Bila Tuk Guru sendiri ni, kalau pada garang lain pula, lagu mana pula. Itu guru sendiri dia punah busuk tangan untuk guru tu. Nak bubuh berapa pun. Tak ada. Tak punah jadi habis. Sebab itulah kitab kita ni. Tapi sebab kitab kita ni ringkas, dia buat waktu panjang tu. Ada satu bahagian dalam kitab kita Ihya Ulumuddin ni, panjang dia royak ulama usul. Ulama usul mana? Ulama jahat. Maksudnya ulama jahat. Berpanjangnya lah Ihya Ulumuddin. Tinggal kita tu yang kitab. Kata dia Abdullah, dia menentukan harta pemberiannya kepada ahli ilmu. Abdullah ibn Mubarak, seorang alim besar, guru bagi Imam Bukhari sendiri, tak salah mak. Sebagai pemberian dan sedekah dia berapa, dia tak beri kat orang lain. Selain daripada orang mengaji ilmu. Orang kita orang pondok, anak pondok lah dia beri. Faqiyalahu law ammamta. Lalu orang soal dia kata Tuk Guru, kalau beri kat orang lain kata apa salah? Kalau beri kat orang lain kata apa? Dia buat apa dia beri kau duduk pondok saja ni. Faqala inni la a'rifu ba'da maqamin nubuwwati afdal min bapa. Dia jawab kata dia, kalau aku duk fikir-fikir ikut pengajian aku, nak cari satu orang yang sikit pada lain pada lain. Kok tinggi sekali orangnya, kok pekat tinggi sekali Nabi. Bawah sikit, siapa dia? Ulama. Kerana ulama ni waris Nabi. Bila Nabi tak ada, ulama jadi waris dia. Jadi kalau kok tinggi sekali orang panggil Nabi, maka kok bawah sikit dah, ulama. Tidak mujahidin, tidak apa semua orang lain semua pikat bawah belakang. Ulama kok tinggi sekali. Kemudian ulama tu nak jadi askar, kau nak jadi peniaga, kau nak jadi gab, jadi dirilah asal dia ulama. Kalau ulama tu jadi askar,
Jadi gede, maka dia perang lillahi ta'ala. Kalau ulama tu jadi peniaga, dia meniaga lillahi ta'ala. Kalau ulama jadi engineer, maka engineer tu lillahi ta'ala. Bila lillahi ta'ala maknanya, baik perang dia tidak kerana nak jajah negeri, tidak kerana nak kau harta, tidak kerana nak kedita. Begitu kalau meniaga dia tidak reba, tidak menyanyi kat orang, tidak jual barang menyasar monopoli apa tidak. Bila ulama berlaku. Satu dia duduk. Fa idza ishtaghala ahaduhum bi hajatihi lam tafarraq bil ilm. Kata dia kalau bila satu orang tu sibuk dengan kerja dia, maka dia tak boleh mengaji ilmu. Dia tak boleh menuntut ilmu. Maknanya aku yang berfitis pada orang mengaji agama ni kerana aku tahu yang pertamanya orang mengaji agama jatuh nombor 2 pada Nabi. Duduk. Yang keduanya kalau aku tak beri ke dia, maka dia sendiri dia terpaksa buat kerja. Bila dia terpaksa buat kerja, dia terpaksa tinggal mengaji aja. Maka cacatlah dudukkan. Walam yaqbal ala ta'lim. Walam yuqbil ala ta'lim. Dan dia tidak akan beradab sepenuh masa untuk mengaji. Fatafriruhum lil 'ilmi afdal. Oleh yang demikian, memberi peluang kepada orang ini supaya orang mengaji, supaya dia tu mengaji dia sepenuh, itu lebih atas. Jadi supaya dia ni berpeluang untuk mengaji dia sepenuh masa, tak ada cara lain. Kecuali kita pakak tentukan hafaz ataupun harta yang kita nak derma ni untuk orang ini saja. Apabila kita beri derma untuk orang ini saja, maka boleh kita mengaji. Boleh orang mengaji. Jadi para hadirin semua, jadi sama ada kita nak beri derma kita ni pada orang-orang gitu, ataupun kita perhitung harta kita ramai-ramai untuk dijadikan harta wakaf supaya hasil daripada harta ni boleh kita kira budak-budak mengaji dengan sepenuh, kita suruhlah kepada keadaan kita. Sallallahu alaihi wasallam.